Berapa kekayaan? 10 bilion? 15 bilion? Betul nak tolong Melayu? Ya. Betul menjadi pejuang Melayu? Ya. Betul nak hidupkan Melayu? Kamu sakau itu kamu serah balik kepada orang Melayu. Perdana Menteri cabar bekas pemimpin serah separuh kekayaan kepada orang Melayu jika ingin bantu Melayu. Tiada ahli Parlimen BN akan kosongkan kerusi. Peningkatan kes COVID-19, KKM atur langkah pelindungan sesuai. Buletin utama 6 Mei, saya Ramzan Muhammad Salfi. Dan saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bekas pemimpin yang mengumpul kekayaan ketika memegang kuasa patut menyerahkan sebahagian daripada kekayaan itu untuk membantu orang Melayu sekiranya ikhlas mahu menolong mereka. Perdana Menteri berkata tidak guna golongan itu memperkayakan diri semasa berkuasa dan hanya lantang bersuara mengenai nasib orang Melayu sesudah tidak lagi memegang jawatan. Jangan guna kuasa untuk memperkaya sanak saudara. Kemudian bila dah kaya anak sanak saudara, bila hilang kuasa, dia cakap hidup Melayu, nak selamatkan Melayu. Kalau betul nak selamatkan Melayu, saya nak bagi tahu pembesar-pembesar, tun-tun dan tan-sri yang kaya-kaya ini, begini. Betul nak tolong Melayu? Ya. Yang kamu ambil berpuluh-puluh bilion untung, bagi setengah pada orang Melayu besok. Beliau menegaskan apa yang dicadangkannya harus diambil maklum oleh bekas pemimpin berkenaan. Berapa kekayaan? 10 bilion? 15 bilion? Betul nak tolong Melayu? Ya. Betul menjadi pejuang Melayu? Ya. Betul nak hidupkan Melayu? Kamu sakau itu kamu serah balik kepada orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM, Pulau Pinang. Di pentas sama, Perdana Menteri juga memberi amaran secara tidak langsung kepada pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinannya. Katanya pihaknya tidak akan bertolak ansur sekiranya ada yang melakukan sabotaj dan cuba mengganggu gugat usaha kerajaan memajukan negara. Datuk Seri Anwar berkata demikian kerana beliau muak dengan kabar angin berterusan berhubung rancangan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinannya. Pelaburan dari bukan sahaja negara China, India, Amerika, Australia melonjak naik kerana keyakinan pelabur asing terhadap pimpinan dan kerajaan yang stabil di negara kita. Jangan sabotaj. Kalau kita dah beri ruang dan cuba mengganggu gugat, kita akan bertindak sewajarnya tanpa tolak ansur. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani di UiTM Pulau Pinang di Permatang Paus siang tadi. Justru beliau menggesa pihak terbabit membentangkan usul undi tidak percaya terhadapnya di sidang Dewan Rakyat akan datang. Datuk Seri Anwar bagaimanapun mahu perkara itu menjadi episod terakhir agar perhatian boleh ditumpukan untuk membangunkan negara. Desas-desus ini tidak menguntungkan. Kalau benar ada angka, jangan mengigau. Jangan mempersulitkan rakyat. Cari ahli-ahli parlimen yang menyokong mereka. Bawa usul dan saya tidak akan mengelak daripada membentangkan usul undi percaya atau tidak percaya sekiranya ada. Sejak beberapa minggu lalu, kabar angin bertibaran. Pemimpin politik tertentu berkomplot untuk menumbangkan kerajaan perpaduan menerusi beberapa cara termasuk mencetuskan pilihan raya selain mengumpul jumlah SD mencukupi untuk menubuhkan kerajaan baru. Bagaimanapun beberapa pemimpin termasuk daripada MCA dan Sarawak menegaskan mereka tidak tahu menahu mengenai sebarang rancangan sedemikian. Kerajaan pimpinan Anwar merangkumi Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Parti Sarawak dan beberapa pihak lain meraih sokongan lebih 2/3 di Parlimen.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan tiada ahli Parlimen Barisan Nasional BN akan bertindak mengosongkan kerusi masing-masing sekaligus menumbangkan kerajaan perpaduan. Beliau yang juga pengerusi BN dan Presiden UMNO itu berkata, beliau sendiri telah menyelidik perkara berkenaan dengan semua ahli Parlimen gabungan politik tersebut sekaligus membuktikan ura-ura menjatuhkan kerajaan tidak berasas. Walaupun saya mendengar pada peringkat awal ada 13 orang yang mahu meletakkan jawatan. Kemudian angka itu meningkat kepada 15 orang. Saya telah melakukan kaji selidik tiap-tiap seorang ahli parlimen. Saya ingin mengesahkan tidak ada seorang pun ahli parlimen Barisan Nasional apatah lagi daripada UMNO yang mahu meninggalkan dan mengosongkan kursi itu. BN sebaliknya komited untuk meneruskan kerjasama dengan kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan penuh 148 ahli parlimen. Pengukuhan kerajaan sedia ada itu tegasnya mewujudkan kestabilan dalam negara sekaligus usaha berterusan menjaga kebajikan rakyat dapat dilakukan dan bukan untuk dipolitikkan. Sementara itu, rundingan pembahagian kerusi antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH di 6 negeri yang terbabit dengan pilihan raya negeri PRN kini hampir selesai. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata hasil rundingan itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri yang akan mempengerusikan mesyuarat penyelarasan gabungan parti politik kerajaan perpaduan esok. Hasil rundingan antara BN dan PH di peringkat negeri dijangka dimuktamadkan di peringkat nasional dalam tempoh terdekat. Lepas ianya diselesaikan, semua keputusan negeri-negeri akan dibawa ke parti masing-masing sebelum ianya diadakan perundingan di peringkat nasional untuk kita memuktamadkan pembahagian, terutamanya pembahagian kursi-kursi. Beliau ditemui pada majlis rumah terbuka anjuran Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka di Masjid Tanah. Hadir sama pada majlis itu ialah Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang juga Ketua Menteri Melaka, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu serta Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad Zahid yakin pemimpin BN dan PH di peringkat negeri mempunyai persefahaman yang tinggi dalam soal pembahagian kerusi bagi menghadapi PRN kali ini. Ujarnya, sebarang persoalan yang timbul dalam isu pembahagian kerusi akan diselesaikan di peringkat dalaman parti dan negeri terlebih dahulu. Justru beliau yakin tidak berlaku pertindihan kerusi antara BN dan PH. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan kesediaan Putrajaya menambah dana bagi membolehkan projek transit aliran ringan LRT segera dilaksanakan di Pulau Pinang. Ia akan dilaksanakan melalui kaedah penambahan dana dalam satu skim kewangan kepada kerajaan negeri itu bagi pelaksanaan projek berkenaan. Jelasnya Pulau Pinang berdepan kesesakan lalu lintas yang keterlaluan sejak sekian lama dan amat memerlukan LRT untuk mengatasi masalah berkenaan. Justru satu pertemuan dengan kerajaan negeri akan diadakan dalam tempoh antara 1 hingga 2 minggu lagi bagi membincangkan skim pelaksanaan projek terbabit. Pengumuman itu juga jelasnya adalah usaha meredakan pelbagai isu kontroversi yang melanda pentadbiran kerajaan termasuk berkaitan projek Tambak Laut Selatan Pulau Pinang PSI. Saya telah meneliti dengan rakan-rakan jemaah menteri. Dahulu itu saya mengambil kesempatan di sini mengumumkan untuk meredakan permasalahan pengambil alih tanah pulau supaya dapat dikaji semula, diperkecilkan skop. Kerajaan Persekutuan akan menambah dana dalam satu skim yang besar untuk membolehkan kerajaan Pulau Pinang segera melaksanakan LRT di Pulau Pinang. Beliau juga percaya kepimpinan negeri di bawah Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengambil pelbagai langkah untuk memberi jaminan kepada semua pihak berhubung isu berbangkit. Tambahnya, Menteri Pengangkutan Anthony Loke juga telah bersetuju secara prinsip dan satu perjumpaan dengan Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Pegawai Kementerian Kewangan akan diadakan bagi mencari kaedah sesuai bagi penyaluran dana projek berkenaan.
Mengulas mengenai pengumuman itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan Kerajaan Persekutuan secara prinsipnya mengambil alih pelaksanaan LRT daripada kerajaan negeri bagi membolehkan ia dimulakan segera. Justru projek berkenaan akan dilaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan kementeriannya sekaligus tidak tertakluk atau terikat dengan mana-mana laporan yang dibuat kerajaan negeri sebelum ini. Ia termasuk cadangan membina depo kereta api di Pulau Buatan yang bakal dibina menerusi tambakan laut. Kita akan mengambil sebagai rujukan, tapi kita bukan terikat dengan apa landasan, apakah laluan dan sebagainya. Tapi kita mengambil pertimbangan prioriti kerajaan negeri ialah laluan pertama daripada bayan lepas sehingga Komtar. Itu secara prinsipnya kita setuju. Sementara itu, Ketua Menteri Chow Kon Yeow berterima kasih kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Pusat atas pembiayaan dana yang diterima selepas 10 tahun projek berkenaan dicadangkan. So this is the best Aidilfitri gift for the people of Penang after the state government have gone through a very tedious process withstanding all the pressure from the rakyat and the NGO. Withstanding the pressure from the rakyat who wanted the project to be implemented as soon as possible. Sementara itu, kira-kira 20,000 pengunjung membanjiri kampus UiTM Pulau Pinang di Permatampau seawal jam 8 pagi untuk memeriahkan Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani. Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira setengah jam berapa mesra dengan pengunjung yang tidak melepaskan peluang bersalaman dan mengambil swafoto dengan pemimpin nombor 1 negara. Pertama kali PM buat kat sini sangat gembira lah kan. Pertama PM kita pun first jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri, jadi kita pun sangat bergembira lah. Kejulang pertama kalinya PM kita buat di Permatampau di tempat beliau sendiri. Saya main daripada seawal 8 pagi. Jadi dalam masa 8 pagi ni orang sangat ramai ya, orang sangat ramai. So saya sangat gembira lah. Dan berasa suasana hari raya pada tahun itu sangat memeriahkan. Sungguh seronok dan meriah dan ramai. Terima kasih pada PMX kita untuk jamuan raya ni. Berbagai masyarakat yang ada di kawasan Permatampau. Saya terima kasih lah banyak-banyak. Suasana meriah dan baguslah. Semua kaum terlibat kan. Saya rasa suasana bagus. Ini satu suasana sihat lah untuk negara kita. Harapan kita PMS kita buat lebih baik untuk lagi yang akan datang, masa yang akan datang untuk masyarakat kita semua kaum lah, buat perkara yang lebih baik dan membawa Malaysia ke tahap yang lebih maju. Sementara itu, kehadiran Datuk Seri Anwar dan isteri Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail ke rumah kenduri kahwin di Kampung Pelik, Kubang Sembang mengubati duka pengantin lelaki yang kematian ibunya semalam. Perdana Menteri dan isteri yang tiba di rumah pengantin jam 4.20 petang bertemu pasangan pengantin Muhammad Farhan Muhammad Nur, 29 tahun dan Nurul Fatinul Ain Mazlan, 26 tahun. Benda tak jangka, mak saya yang atuk apa semua, tapi dalam masa yang sama mak saya pun kemarin pergi menghadap ke Ilahi lah kan. Lepas tu saya pun bersedih dalam bersedih tu gembira jugalah. Perdana Menteri kita dapat hadir ke majlis yang tak seberapa ni. Katanya kehadiran Perdana Menteri dan isteri ke majlis kendurinya adalah atas jemputan arwah ibunya yang merupakan kenalan lama kepada Datuk Seri Anwar. Prosedur operasi standard SOP sedia ada berkaitan COVID-19 akan diteruskan walaupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memutuskan wabak itu bukan lagi dikategori sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun berkata pihaknya sedang membincangkan langkah pelindungan terkini yang akan dilaksanakan dan perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Dan kita sedang melakukan perbincangan di peringkat tertinggi KKM juga, dan kita akan meneruskan buat sementara ini kawalan-kawalan yang seperti biasalah, SOP seperti biasa itu, sehinggalah kita membuat keputusan yang muktamad sama ada untuk mengikut seperti mana yang telah disarankan oleh WHO atau tidak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri di Dewan Masjid Bandar IOI Segamat.
Katanya meskipun jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan baru-baru ini meningkat, ia masih terkawal dan tidak membebankan perkhidmatan kesihatan. Justru beliau menasihatkan orang ramai untuk terus mengamalkan SOP termasuk memakai pelitup muka jika perlu, terutama bagi mereka yang bergejala selain terus menjaga kebersihan diri. Semalam, Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan COVID-19 tidak lagi dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan global berdasarkan keputusan yang dibuat Jawatan Kuasa Kecemasan kali ke-15. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III. Seri Paduka Baginda berdua antara 2,000 ketua negara, wakil kerajaan luar negara, Menteri Pertama, kerabat diraja asing dan ahli keluarga diraja yang dijemput khas untuk menghadiri istiadat berkenaan. Ikuti laporan Haliza Hashim dari London. Seri Paduka Baginda berdua merupakan ketua negara yang pertama menghadiri istiadat pertabalan Raja United Kingdom. Kali terakhir upacara pertabalan diraja diadakan adalah pada 2 Jun 1953 untuk Ratu Elizabeth II. Ketika itu Tanah Melayu masih belum merdeka dan institusi yang di-Pertuan Agong masih belum wujud. So historical moment for me. As the first king of Malaysia to attend. If you look at the history, before there was no king of Malaysia attending coronation 70 years ago. 5 sultan. Only 4 sultans before the Merdeka. Certainly it's proud and historical moment for me. The fact that I've known him since the younger days, the 70s, and to see him be installed as a king of crown monarch. Certainly a big honor for me to be there. He will certainly be a good king. 12 anggota Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja turut diberi penghormatan menyertai pembarisan dan perarakan diraja. Perarakan pertabalan besar-besaran ini menyaksikan pembabitan 6,000 anggota tentera UK termasuk 400 anggota tentera dari 38 negara Commonwealth. Perasaan berbangga itu amat dapat diterapkan di mewakili daripada kami, wakil daripada 12 orang daripada Tentera Darat Malaysia, yang mana ianya akan memaparkan ataupun menunjukkan semangat kami untuk menjadi salah satu daripada wakil negara kontijen ataupun negara Commonwealth yang berada di bumi UK. Dan ini juga adalah sebahagian daripada salah satu daripada defense diplomatik yang telah diimplementkan oleh kerajaan Malaysia. London turut dibanjiri oleh orang ramai yang mahu menyaksikan sendiri detik bersejarah yang dilakar hari ini. Ramai yang mula berkemah dan bermalaman di sepanjang laluan perarakan sejak beberapa hari lalu menjadikan suasana di sini ibarat pesta. Selepas perarakan pertabalan melalui jalan ini yang dikenali sebagai The Mall, pihak polis akan membuka laluan supaya orang ramai boleh bergerak ke arah Istana Buckingham. Satu-satunya acara yang ditunggu-tunggu bukan sahaja oleh mereka yang berada di sini, malah berbilion lagi penonton di seluruh dunia adalah kemunculan Raja baru dan Permaisuri Baginda serta ahli keluarga diraja yang lain di atas balkoni istana yang terkenal itu. Haliza Hashim, TV3, London. Sementara itu, Raja Charles III ditabalkan di Westminster Abbey, London dalam upacara pertabalan penuh istiadat disaksikan jutaan masyarakat dunia. Laungan God Save the King yang juga lagu kebangsaan Britain kedengaran di sekitar biara selepas mahkota St. Edward yang diperbuat daripada emas padu dimahkotakan ke atas Raja Charles. Ia adalah pertabalan pertama Britain sejak 70 tahun dan diadakan selepas 8 bulan kemangkatan Ratu Elizabeth II pada usia 96 tahun. Istiadat itu dihadiri kira-kira 100 ketua negara, raja dan permaisuri dari seluruh dunia, selebriti, wira dan keluarga serta rakan pasangan itu. Dugaan Ramadan dan Syawal, lebih sebulan Pansepuri tiada air. Laporannya seketika nanti.
penjawat awam yang memanggil rakan sekerja dengan gelaran sayang atau dia boleh dikenakan tindakan tata tertib. Perlakuan itu dikategorikan sebagai gangguan seksual dalam satu surat edaran oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA bertarikh 7 April lalu. Menurut surat ini yang turut dimuat naik melalui laman sesawang SPA, ucapan sayang dan dia oleh mana-mana penjawat awam yang mengganggu mangsa dikategorikan sebagai kesalahan gangguan seksual secara lisan. Turut diperincikan gangguan seksual secara fizikal atau sentuhan. Ia termasuk tindakan menyentuh, memegang, raba, cium, cubit, usap, memeluk dan merapati. Penjawat awam juga dianggap melakukan gangguan seksual visual jika menghantar gambar tidak senonoh serta mesej berbau seks menerusi platform seperti WhatsApp. Ketika membuat aduan, mangsa perlu memaklumkan kesan akibat gangguan terbabit secara terperinci seperti menyebabkan fikiran terganggu, perasaan kurang senang dan rasa terhina. Mangsa juga perlu memaklumkan tempat, masa dan tarikh kejadian selain tempat bertugas ketika kesalahan itu berlaku. Surat edaran dikeluarkan bahagian naik pangkat dan tata tertib SPA itu turut menggariskan penjawat awam yang terbabit dalam hubungan sulit sebagai kesalahan yang boleh dikenakan tindakan tata tertib. Semua kesalahan itu boleh dikenakan tindakan tata tertib mengikut Peraturan 4A Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Antara hukumannya, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat atau dibuang kerja. Variasi program musim raya untuk tontonan semua. Aplikasi Durio Plus pun percuma. Dapatkan pack aneka dengan Unify. Lebih sebulan berlalu, masalah gangguan bekalan air masih berlarutan. Itu yang terpaksa dihadapi lebih 2,200 penghuni Pangsapuri Mutiara Kasih di Lahad Datu Sabah yang menempuh bulan Ramadan dan Syawal dengan penuh dugaan. Keluhan mereka disuarakan kepada aduan rakyat melalui Wakil Rangkaian Media Prima Sabah dan Sarawak, Muhammad Yazim Mahmud. Air masalah keperluan utama setiap manusia. Masalah bekalan air Pangsapuri Mutiara Kasih Lahad Datu ini menyebabkan penduduk hidup dalam keadaan sengsara. Penduduk mahu masalah keperluan asas diatasi segera oleh pihak berwajib. Akibat ketiadaan air, penghuni di Pangsapuri ini terpaksa membeli air untuk menampung kegunaan seharian. Masalah terbabit turut menyumbang kepada pencemaran bau di sekitar kawasan perumahan setelah penduduk tidak dapat melakukan aktiviti membersihkan longkang dan kawasan sekitar. Lebih teruk, penyakit seperti denggi juga mula melanda kawasan terbabit yang setakat ini sudah mencatatkan 2 kes. Saya bagi pihak penduduk Pangsapuri Mutiara Kasih memang berharap-harap sangatlah sistem pengairan di kawasan kami ini dapat dipulihkan seberapa segera. Sebab buat masa ini kan memang sangat-sangat membebankan penduduk lah. Di antara penyakit yang paling sakit inilah tiada air. Sebab macam tadi kita ajukan soal penyakit. Penyakit itu datang daripada kekotoran. Masalah kekurangan air terawat di Lahad Datu antara punca berlakunya isu bekalan air di kawasan itu. Perkara berkenaan disahkan oleh Jabatan Air Lahad Datu berikutan kapasiti pengeluaran hanya 74.5 MLD berbanding permintaan 126 MLD iaitu kekurangan 40.87%. Manakala kadar kehilangan air tidak berhasil NRW pula tinggi iaitu 44.1% setakat Januari lalu. Selain terdapat banyak paip usang, aktiviti penyambungan air secara haram untuk mencuri air turut berlaku. Bagi mengatasi masalah itu, 6 projek bekalan air di Lahad Datu sedang dalam pembinaan dan perancangan. Bagaimanapun sebagai langkah sementara mengatasi masalah berkenaan, Majlis Daerah Lahad Datu membekalkan air ke tangki simpanan Pangsapuri terbabit sebelum diagihkan kepada penghuni. Kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat sebab dapat sekurang-kurangnya meringankan permasalahan, meringankan soal jawab yang ada di dalam fikiran kami selama ini. Namun usaha membekalkan air ke tangki simpanan pada mulanya berdepan kekangan akibat kebocoran pada tangki berkenaan. Kebocoran itu kemudiannya diperbaiki oleh Majlis Daerah Lahad Datu.
punca utama yang baru dikenal pasti pula berkaitan dengan pengumpulan tangki air di kawasan berdekatan dengan perumahan Mutiara Kasih ini, yang mana tangki tersebut telah bocor, dan jabatan dan majlis daerah akan cuba membantu dalam membantu untuk menampal tangki-tangki pengumpulan air itu untuk tidak bocor. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Muhammad Yazim Mahmud, Aduan Rakyat, TV3, ambil berat. Buat julung kalinya, Hari Terbuka Parlimen diadakan bagi membolehkan orang ramai menjejakkan kaki ke bangunan itu untuk mengenali lebih dekat peranan institusi Parlimen sebagai badan perundangan tertinggi negara. Bertema merayatkan Parlimen Warisan Negara, pelbagai acara diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Ikuti laporan wartawan Rushaidi Hafiz Syahid. Majlis Perasmian Hari Terbuka Parlimen disempurnakan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Yais Yatim. Turut hadir yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul dan Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia Datuk Awang Alik Jeman. Pelbagai manfaat boleh didapati dengan penganjuran Hari Terbuka Parlimen ini. Tidak hanya merasai juadah makanan tetapi juga memperoleh pengetahuan. Antara acara yang diadakan, pameran negarawan, pameran buku, persembahan kesenian dan kebudayaan, demonstrasi masakan makanan warisan, jualan makanan, kraft tangan serta lukisan dan karikatur. 48 pempamer daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, Kedutaan Austria dan Kedutaan Palestin serta bahagian komunikasi Parlimen mengambil bahagian dalam acara ini. Nak tengok Parlimen kita lah. Sebab selama ni tak pernah dapat datang dan tengok. Hari ni bila terbuka, rasa nak tengok lah Parlimen tu. Okey. So, Makcik dah masuk ke Dewan kita masuk tengok dah? Dah masuk dah Dewan Parlimen dan juga Dewan Negara. Ini peluang kita ambil untuk tengok sebenar sendiri macam mana dalam keadaan Parlimen ni lah. Dan kami juga dia maklumkan bahawa ada berbagai-bagai jenis makanan daripada setiap daerah ataupun negeri lain. Jadi kita pun mungkin nak try tengok macam mana kan. Selalu tengok dalam TV je, tak pernah datang sini. Sebab rumah pun jauh kan, saya datang dari jauh. So sekali-sekala kebetulan kena cikgu cakap ada lawatan tu, nak pergi lah. Pada majlis ini, Tan Sri Rais turut melancarkan buku bertajuk Parliament of Malaysia, Pillar of the Nation Democracy yang dihasilkan oleh kerjasama pegawai penyelidik dan penterjemah Parlimen Malaysia. Rushaidi Hafiz Syahid melaporkan untuk TV3. Sidang Kemuncak Negara Laut Hitam kecoh. Perwakilan Ukraine tumbuk wakil Rusia. Laporannya dalam segmen antarabangsa sebentar lagi. Masih bersama Buletin Utama. 3 kru kapal tangki yang dilaporkan hilang selepas MT Pablo terbakar pada Isnin lalu tidak ditemui dalam badan kapal berkenaan. Pengarah Maritim Malaysia Johor Nurul Hizam Zakaria berkata, perkara itu susulan usaha pencarian dalam MT Pablo selepas kapal itu selamat dinaiki semalam. Katanya pencarian dilakukan di kawasan kapal yang selamat dilalui termasuk bahagian anjungan hingga bilik jentera. Bagaimanapun tiada sebarang petunjuk berkaitan 3 mangsa terbabit. Hasil pemantauan unit tindakan khas dengan helikopter AW139 Maritim Malaysia mendapati sudut kecondongan kapal semakin bertambah. Pasukan itu mendapati asap kelihatan keluar dari corong atas sebelah kanan kapal tangki. Berdasarkan hasil pencarian dan penilaian keselamatan itu, Penyelaras Mencari dan Menyelamat Maritim MRSC Johor menangguhkan operasi cari lamat sehingga petunjuk baru ditemui. Masyarakat orang asli kaum Batik dan Mandrik di Kampung Pasir Linggi, Pos Lebir kini mampu menarik nafas lega setelah limpahan sampah yang menutupi sebahagian laluan ke perkampungan mereka mula dibersihkan. Menurut penduduk, tindakan pihak berwajib itu dapat menangani sementara sebahagian masalah tapak pelupusan sampah yang sebelum ini didakwa tidak diurus secara sistematik.
Penduduk sebelum ini mengadu mereka sentiasa berdepan masalah timbunan sampah yang dibuang di tepi jalan sehingga melimpah ke atas jalan serta mengganggu laluan utama penduduk ke Jalan Kuala Krai, Gua Musang dan bandar. Susulan laporan masalah itu yang disiarkan media baru-baru ini, tinjauan hari ini mendapati kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan kawasan berdekatan jalan itu telah dilakukan pihak terbabit. Limpahan sampah dibersihkan dengan menggunakan jentera sebelum dibuang ke tapak perupusan sedia ada di tepi jalan berkenaan. Difahamkan kerja-kerja pembersihan bermula semalam akan diselesaikan sehingga esok. Wakil penduduk menyambut baik tindakan daripada pihak berkenaan dan berharap agar perkara itu tidak akan berulang lagi demi keselamatan dan kesihatan penduduk. Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Majlis Daerah kerana mengusahakan dan membuangkan sampah yang beratur-atur tepat ni. Jadi hari ini kan saya ucap terima kasih. Selepas ni tak akan berulang lagi benda yang sama ni. Saya minta kepada pihak yang berkenaan Majlis Daerah tu tolong pantaulah seperti yang mana dia buat sekarang ni. Kita orang asli kalau sampah macam jadi terbiar, maknanya jadi tak sesuai lah tempat lalu lalang untuk keluar masuk. Mereka bagaimanapun berharap kerja pembersihan dapat dilakukan termasuk dengan mencuci jalan yang masih berbau busuk kesan sisa air sampah. Penduduk Kampung Pasir Linggi dan Kampung Macang sebelum ini menyuarakan rasa kesal setelah tapak pelupusan sampah tidak diurus secara sistematik sejak sekian lama. Tapak berkenaan dipercayai menampung sampah yang dikutip dari sekitar Dabong. Sementara itu, Setiausaha Majlis Daerah Dabong Muhammad Nur Hisham Abdullah ketika dihubungi menjelaskan pihaknya telah melakukan kerja-kerja pembersihan setiap bulan. Namun, ekoran longgokan sampah yang terlalu banyak menyebabkan ia melimpah ke atas jalan dalam tempoh berkenaan. Beralih ke laporan luar negara. Beberapa jam sebelum pertabalan Raja Charles III yang berlangsung di Westminster Abbey, London, Polis United Kingdom menahan anggota terkemuka kumpulan anti-monarki Republik ketika kumpulan itu bersiap sedia untuk melakukan bantahan di sepanjang laluan perarakan pertabalan berkenaan. Menurut seorang aktivis anti-monarki Republik, polis bertindak menahan 6 penganjur dan merampas ratusan plakat. Antara individu yang ditangkap Ketua Eksekutif Republik Graham Smith. Beberapa saksi yang melihat kejadian turut terkejut dan menjerit dengan meminta polis melepaskan Graham Smith. Bagaimanapun polis meneruskan tangkapan dan tidak memaklumkan tujuan penahanan itu dilakukan. Pasukan Polis Metropolitan London sebelum ini yang secara kontroversi diberikan kuasa anti-protes baru oleh kerajaan UK di bawah undang-undang baru yang dikeluarkan minggu lalu. Pergolakan bersaudara di Sudan masih belum mencapai titik noktahnya. Krisis politik berpanjangan dilihat membawa kepada kehilangan lebih ramai nyawa rakyatnya sendiri. Adakah perjuangan kedua-dua pihak bertelagah berbaloi? Untuk memahami dengan lebih mendalam krisis politik di Sudan, ikuti laporan khas yang disediakan Azib Zikri Abdul Halim. April 2023. Tarikh yang menjadi pipi ngeri buat rakyat Sudan. Setelah lebih 2 dekad menuntut sebuah negara yang adil kepada rakyatnya, sebuah perang saudara telah tercetus oleh 2 kuasa tentera negara berkenaan yang menyebabkan ratusan kematian dan kecederaan penduduknya. Hospital, lapangan terbang musnah dibedil serangan dari udara dan darat. Di jalanan pula, ratusan bangunan musnah menyembah bumi. Rakyat hidup dalam gelap gelita, putus bekalan makanan, hilang tempat tinggal. Krisis ini akhirnya memaksa rakyat menjadi pelarian di negara sendiri. Juga mitigasi besar-besaran membawa keluar warga asing ke negara asal. Sampai ke Malaysia ni hampir 5 harilah perjalanan tu. Kita naik bas selama 30 jam, kemudian kita naik kapal selama 10 jam. Kita menunggu dan alhamdulillah yang penting bagi saya, alhamdulillah anak-anak saya semua selamat, saya dengan suami selamat.
Itu je, sepanjang 5 hari tu hanya apa yang saya mampu buat, hanya berdoa sepanjang masa dalam hati keselamatan kami sekeluarga. Kesemua krisis ini bermula daripada perjuangan demonstrasi jalanan rakyat di Sudan sejak 2018 yang menuntut kerajaan pimpinan Omar al-Bashir yang memerintah selama 30 tahun untuk berundur. Ia memaksa peralihan kerajaan oleh tentera dilakukan oleh Transitional Military Council TMC dipimpin dua figura utama, Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Dagalo atau lebih dikenali sebagai Hemeti. Pimpinan ini juga bersetuju mewujudkan Transitional Sovereignty Council, sebuah kerajaan campuran yang berfungsi mengimbangkan kuasa tentera dan pimpinan rakyat yang terpilih dipimpin seorang Perdana Menteri, yang kemudiannya dipaksa berundur pada tahun ini, menyaksikan pula rampasan kuasa secara total dilakukan oleh dua pasukan tentera. Satunya dipimpin Fattah, satu lagi dipimpin Hemeti, dan kedua-duanya mempunyai kelebihan sendiri. 2023 pula menyaksikan konflik bertukar kepada sebuah perang saudara. Namun ekoran kuasa-kuasa politik sudah mendesak bahawa tidak boleh wujudnya dua tentera di dalam satu negara. Suatu peralihan demokrasi menuntut integrasi RSF ke dalam pasukan tentera sedia ada dicadangkan. Namun kedua-duanya tidak bersetuju atas tempoh peralihan, yang akhirnya membawa kepada pertempuran yang bermula di Khartoum, ibu negara Sudan. Beberapa siri gejatan senjata nampaknya seakan sandiwara yang sekadar melepas batuk di tangga. Persoalannya, adakah konflik ini akan menemui jalan keluar? Ditambah pula dengan korupsi, ditambah pula dengan sekarang ni perebutan kuasa yang disokong oleh kuasa-kuasa besar. Jadi tidak menunjukkan bahawa konflik ini akan selesai dalam masa yang terdekat. Dia akan melalui jalan yang panjang. Dan pastinya pihak-pihak yang berkepentingan akan mengambil peluang-peluang di atas perjalanan yang panjang yang berliku. Langkah negara-negara antarabangsa membawa keluar rakyatnya dilihat satu langkah tepat agar tidak terheret sama dalam kancah perang saudara ini. Ketegangan ini juga perlu dibawa ke meja perbincangan sekalipun dibayangi kuasa asing, mengetepikan ego dalam meredakan konflik persahabatan, menuntut sebuah negara yang adil dan demokrasi buat rakyatnya. Azif Sikri Abdul Halim, TV3. Sidang Kemuncak Negara Laut Hitam kecoh seketika apabila perwakilan Ukraine bertindak menumbuk wakil Rusia. Ekoran tidak puas hati. Insiden itu tercetus apabila wakil Rusia sebelum itu bertindak menyentak bendera Ukraine dalam satu sesi fotografi. Alexander Marikovsky kemudian menumbuk perwakilan Rusia berkenaan sambil merampas mula bendera negaranya. Kejadian itu berlaku di pekarangan bangunan Parlimen sewaktu sidang Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Laut Hitam BSEC berlangsung. Sebelum insiden berkenaan dilaporkan, beberapa ahli perwakilan Ukraine bergelut dengan pengawal keselamatan sewaktu mereka cuba untuk melakukan tunjuk perasaan. Ketika perwakilan dari 13 negara BSEC bersidang, dilaporkan dron Rusia terus-menerus melancarkan serangan ke ibu negara Ukraine, Kiev. Buat masa ini, tiada rundingan damai untuk menamatkan perang Rusia-Ukraine diusulkan. Lebih 170 maut susulan hujan lebat dan banjir di wilayah Kivu Selatan di Timur Republik Demokratik Kongo. Bencana itu beberapa hari selepas hujan lebat dan juga banjir besar yang mengorbankan puluhan nyawa di negara jiran Rwanda. Di England, kumpulan kempen politik Britain led by Donkeys mencipta arca pasir di pantai Redcar, United Kingdom. Kumpulan itu merakam lukisan berkenaan menggunakan drone dengan perkataan Charles the Last sebagai simbol mempersoalkan kedudukan monarki itu. Puluhan pemasangan lampu yang mempesonakan memukau pengunjung di Festival Cahaya Air tahunan di Bandar Brixton, Tirol Selatan, Itali. Tema pameran tahun ini merangkumi kira-kira 50 karya seni cahaya yang berpaksikan keamanan dan alam sekitar.
Salam sejahtera. Malaysia memulakan hari rasmi pertama saingan sukan si Kemboja dengan meraih 2 emas, 2 perak dan 5 gangsa setakat jam 8 malam tadi. Bagi perebutan emas, acara karate memberikan kegembiraan dengan 2 emas dari acara komite lelaki dan wanita. Manakala pingat-pingat lain pula disumbangkan dari acara basikal Bukit Wanita, lari berhalangan serta jujitsu. Penantian emas Malaysia berakhir tepat jam 4.10 petang waktu tempatan di gelanggang karate di Arena Pusat Konvensyen Choi Chang Va, Phnom Penh. Ia menyaksikan pingat emas berkenaan dirangkul si Syamalarani dalam kategori komite wanita bawah 50 kg. Lebih gemilang, atlet berusia 25 tahun ini menewaskan Juni Suki dari Filipina yang juga juara dunia 2022 menyaksikan Syamalarani mempertahankan pingat emas di Hanoi tahun lalu. Karate terus menyalakan kebangkitan kontingen Malaysia di Tamasya Dwi tahunan ini apabila meraih pingat emas kedua 10 minit berselang. Kali ini disumbangkan S. Prem Kumar dalam acara komite bawah 55 kg selepas dia unggul menumpaskan wakil Thailand Champet Setapong. Lebih bermakna, kejayaan ini umpama balas dendamnya pada edisi lalu apabila dia tewas dalam kategori berat 60 kg di Hanoi. It's very quick time tapi ambil makan tu 2 skor tu. So saya pun tak nak buat apa. Just all out. Just until last second saya mau just attack saya. Itu yang game plan. Dengan saya, dengan coach saya pun sama juga. So finally I did it. So I think I trust is God and my hard work. So that's the payoff. Menyemarakkan perjuangan kem karate negara ialah penampilan Muhammad Aikal Asmadi dalam acara kata individu lelaki. Atlet berusia 19 tahun ini hampir-hampir ditabar juara apabila dipisahkan 0.2 mata dengan pemenang pingat emas dari Indonesia. Aikal sebelum ini membawa pulang pingat gangsa dalam acara sama dari Vietnam tahun lalu. Gandingan Lovely Ann Roberts, Nessie Nelly Eva Farah, Niata Lia Syawarni pula memastikan Malaysia tetap menaiki podium acara kata berpasukan wanita. Di Siem Reap yang menjadi lokasi pertandingan basikal bukit, Malaysia tidak menghampakan dengan memenangi pingat perak. Nur Ashira Zainal Abidin menceriakan kem negara apabila menaiki podium rentas desa XCO individu wanita. Nur Ashira melakukan catatan 1 jam 17 minit 09 saat di belakang atlet Indonesia Sayu Bella Sukma yang memenangi emas manakala gangsa diraih atlet Thailand Yuntanan Pongkla. Pencapaian pelumba berusia 29 tahun itu menyaksikannya mempertahankan pingat yang dibawa pulang dari Vietnam pada edisi sebelum ini. Apapun pingat terawal kontingen Malaysia adalah menerusi sukan lari berhalangan masing-masing dalam kategori lelaki dan wanita juga di Pusat Konvensyen Choi Chang Va. William Yong Wei Teng berentap dengan wakil tuan rumah Ol Sau Hang. Atlet negara berusia 29 tahun ini nyata berada pada kelas tersendiri apabila membuat penamat solo. Wei Teng yang cemerlang mendahului sejak awal perlumbaan merakam masa 28.234 saat. I'm feeling very happy. It's like I never thought I would be the first in these SEA Games to win a medal. And so the pressure was really high. Yesterday when ISN told me, if you get the bronze medal, that's the first medal for Malaysia this game. And it is pressure, but I believe they helped me positively push harder. Kontingen Filipina mendominasi podium 1-2 apabila Mark Julius memenangi emas dan Kevin Jeffrey meraih pingat perak. Wan Atira Hidayah Ahmad Fauzi pula berkongsi pingat gangsa bersama atlet Indonesia Anggun Yolanda Syamsul Hadi dalam saingan individu wanita. Sekalipun Anggun berjaya memintas Wan Atira di saat akhir untuk merakam catatan 39.598 saat, pihak penganjur memutuskan kedua-duanya berkongsi pingat. Emas acara ini diungguli atlet Filipina Precious Satarin Chabuya yang menewaskan rakan senegaranya Kaizen Cipriano Dena Serna. Dalam pada itu, atlet negara membuktikan mereka juga mampu bersaing dalam sukan tradisi tuan rumah apabila berjaya membawa pulang pingat gangsa dalam acara Kun Kema. Berlangsung di Kompleks Sukan Morodok, atlet negara Atachai Saipawat Kiang memperoleh gangsa dalam kategori Kung Group 54 kg. Atlet tuan rumah Meng Hong Kan dinobatkan sebagai pemenang pingat emas, manakala wakil dari Vietnam Kamla Samavong membawa pulang pingat perak. Acara Kun Kema adalah sukan tradisi masyarakat Kemboja yang mirip kepada seni mempertahankan diri Muay Thai yang menawarkan keseluruhan 19 pingat emas.
Misi pingat emas skuad hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita pula semakin hampir direalisasikan. Pasukan lelaki yang awal-awal lagi sudah mengesahkan tempat di perlawanan akhir esok melengkapkan perlawanan dengan kemenangan kelima ke atas Indonesia. Begitu juga barisan wanita yang mengalahkan Indonesia di perlawanan terakhir mereka siang tadi untuk melayakkan diri ke aksi penentuan juara. Kedua-dua pasukan finalis lelaki Malaysia dan Indonesia bertemu terlebih dahulu dalam pertemuan pelengkap round robin. Indonesia mengejutkan negara menerusi penyudah Chandra Prawesti minit ke-6. Pada suku kedua barulah Muhammad Firdaus Omar menyamakan keadaan untuk Malaysia dari pukulan sudut penalti minit ke-13. Minit ke-30 lawan cuba bangkit apabila Muhammad Firdaus menghasilkan gol penyamaan dari gerakan padang. Tempoh 5 minit terakhir dimanfaatkan sebaiknya anak buah Muhammad Hanif Cik Halim menghasilkan 2 gol masing-masing dari jaringan padang Abdul Khalik Hamidin minit ke-35 dan pukulan sudut penalti Syed Muhammad Syafiq Syed Cholan minit ke-37. Skuad wanita juga melepasi cabaran Indonesia di Dinosaur Park Hall, Choi Chang Va Convention Centre. Irene Hussein meletakkan Malaysia di hadapan menerusi penalti minit ke-6 sebelum ia disamakan Desi Wardani 3 minit berselang. Barisan bimbingan Muhammad Badrul Hisham Osman unggul di suku kedua melebarkan kedudukan 3-1 hasil gol kedua pribadi Irene dan Nur Atira Muhammad Ismail masing-masing dari gerakan padang. Minit ke-20 keadaan berubah 2-3 apabila Nuraini Sugiyarti menjaringkan gol padang. Irene kemudian menyempurnakan penalti sekaligus melengkapkan hat-trick 3 minit sebelum suku ketiga tamat. Mengumpul 13 mata membolehkan mereka mengiringi penampilan skuad lelaki di perlawanan akhir dalam misi mempertahankan pingat emas edisi 2017 yang kali terakhir dipertandingkan. Skuad bola sepak lelaki kebangsaan memilih laluan sukar pada Tamasya Sukan C kali ini apabila tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi kedua kumpulan B. Ia sekaligus menyaksikan skuad kendalian Elavarasan jatuh di tangga ketiga dan berdepan misi wajib menang ke atas juara bertahan Vietnam selepas ini bagi menghidupkan peluang ke separuh akhir. Pengendali kebangsaan Elavarasan melakukan 4 pertukaran dalam kesebelasan utamanya ketika menentang Thailand di Stadium Prince Phnom Penh. Beraksi dalam keadaan cuaca panas hampir 40 darjah Celsius, Thailand tampil lebih garang untuk mendominasi permainan pada babak pertama. Beberapa percubaan tempat Thailand cukup mencemaskan kubu negara. Mujur penjaga gol Sik Izhar Nazril Sik Azman beraksi tangkas menyelamatkan gawangnya daripada dipolosi. Malaysia yang sekali-sekala melancarkan serangan turut berpeluang merobek pintu gol Gajah Perang, namun jentera hadapan yang diketuai pemain berdarah Scotland Fergus Tierney nampak tumpul sehingga tamat babak pertama. Bersambung selepas rehat, Elavarasan memasukkan 5 tenaga baru bagi mengimbangi kekuatan Thailand. Percaturan itu bagaimanapun tidak menjadi seperti yang diharapkan dengan Thailand berjaya memecah kebuntuan jaringan menerusi penyudah Anand Yoksangwal minit ke-73. Ketika skuad negara masih tercari-cari ruang untuk melancarkan serangan, pemenang pingat emas terbanyak acara bola sepak sukan itu menggandakan jaringan. Kali ini melalui Yot Sakon Burapa 6 minit sebelum tamat masa permainan. Tiada lagi gol menyusul, skuad negara tewas 0-2 kepada Thailand sekaligus jatuh di tangga ketiga dengan 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan berdepan satu lagi lawan sukar iaitu juara bertahan Vietnam pada aksi ketiga Isnin ini sebelum menamatkan aksi kumpulan B menentang Singapura 11 Mei nanti. 2 pasukan terbaik dari kumpulan A dan B layak ke separuh akhir. 2 emas tetap hari baik buat kontingen negara yang mula memperbaiki carta kutipan pingat menerusi 9 kilauan keseluruhan yang diraih. Peluang masih ada untuk menambah pingat memandangkan ada lagi acara yang sedang berlangsung khususnya 6 wakil negara yang melayakkan diri ke peringkat akhir akuatik renang malam ini. Berikut ialah kedudukan semasa 11 negara bertanding. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan. Saya Farah Nabilah Wazir. Kekal aktifkan diri anda di mana jua anda berada. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat.
6 polis termasuk seorang inspektor di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jerantut direman 6 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan RM5,000 bagi menyelesaikan kes rampasan air ketum. Perintah reman sehingga Khamis ini dikeluarkan Magistret Muhammad Shah Reza Nur Azman. Difahamkan semua suspek ditahan SPRM petang semalam susulan laporan daripada seorang lelaki mendakwa menyerah wang suapan itu. Ia sebagai imbuhan bagi menyelesaikan kes serbuan dan rampasan air daun ketum di rumah pengadu 3 Mei lalu. Semua suspek berusia antara 28 tahun hingga 48 tahun ditahan di beberapa lokasi di sekitar Jerantut petang semalam. Pengarah SPRM Pahang Hairuza Muhammad Amin Elias Hamim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Hari ini tertulis sejarah baru dalam sistem monarki antara yang tertua di dunia, Pertabalan Raja United Kingdom. Sekitar istiadat Pertabalan Raja Charles III menutup buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.